Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Jumaat Mubarak pada semua di bulan Rajab ini. Alhamdulillah kita dapat jumpa lagi. Okey, hari ini saya nak share tentang nasihat. Kita harus berhati-hati tentang nasihat. Okey, saya keluarkan topik ni because ada beberapa orang tanya soalan berkaitan ini. Jadi I think I should share. Jadi ramai di antara kita yang belum faham banyak yang ramai orang yang dah faham. My friend, I believe, I percaya, yakin my friend di sini semua dah tahu jawapan ni. Cuma I nak share pada sedikit orang yang belum tahu ataupun belum lagi jelas tentang nasihat. Jadi soalannya, apakah boleh kita minta nasihat dengan lawan jenis, dengan opposite sex? Kebanyakan perkara-perkara ni terjadi pada kaum hawa. Dia ada masalah, mungkin masalah rumah tangga, kebanyakan kes masalah rumah tangga. Jadi dia nak minta nasihat tu, apakah boleh dia menceritakan dengan non mahram, because suara perempuan juga adalah aurat. Jadi kalau berkomunikasi dengan lawan jenis yang bukan mahram juga boleh mendatangkan fitnah. Jadi nak penjelasan tentang soal ini. Dan ada juga kata dia nak curhat. Jadi kalau curhat, we can, because curhat tu cuma curahan hati. Dia nak ceritakan apa tentang apa yang terjadi, cuma nak listening ear, orang yang mendengar, itu je. Tapi kalau tujuan untuk nak cari solusi, nak cari nasihat, insyaAllah boleh. Tapi ada dia punya batas-batas. Pertama, batasnya, the first kita boleh minta nasihat dengan orang yang bukan mahram. Pertama, dia punya perkara yang kita harus tahu adalah kita cuba mencari solusi daripada orang yang terdekat, seperti of course keluarga dulu, orang tua kita ataupun orang tua mertua kita. Kalau kita tengok pihak keluarga kita, contoh kalau aku minta nasihat daripada keluarga aku, mesti keluarga aku side aku, sebelahkan aku. Jadi kalau aku nak ceritakan dengan keluarga mertua, mungkin keluarga mertua juga nak sidekan anak dia. Jadi ada tidak keadilan di situ, tak seimbang. Jadi dia cari orang luar yang boleh memberi nasihat dan pandangan secara adil. Itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk orang-orang perempuan, kaum hawa, bila dia nak minta nasihat dengan orang bukan mahram, yang pertama, dia tidak boleh menggunakan suara yang lembut. Jadi kerana suara perempuan adalah fitnah, jadi perempuan hanya boleh berbicara berbual dengan lawan jenis bila ada keperluan, seperti beli barang dan beberapa perkara seperti minta nasihat. Tapi dia dilarang untuk menggunakan suara yang merayu-rayu, seperti kalau nak minta nak tawar barang, bolehlah bang, harga ni murah sikit lah bang, dia merayu-rayu. Jadi suara itu mendatangkan fitnah pada penjual itu. Dan bila nak minta nasihat, dia merayu-rayu, menunjukkan kesedihan dia, itu juga fitnah. Seperti itu membuka pintu untuk syaitan datang pada lelaki itu untuk seperti perasaan kesian dan banyak lagi. Jadi that is the point yang kita nak kena faham tentang minta nasihat. Okay, now we move on to tujuan. Kalau kita nak mintakan nasihat, dan kita harus tahu tujuan kita ni sebenarnya untuk mendapatkan nasihat dan solution, untuk mencari jalan penyelesaian, atau kita nak orang tu hanya mendengar cerita daripada pihak kita, apa kita terluka, kita sedih, pasangan kita lakukan ini itu, tapi kita
tidak mau menerima kebenaran ataupun nasihat yang sahih. Jadi di situ juga kita nak kena faham. Bila aku nak minta nasihat dengan orang ni, orang yang lawan jenis ni yang bukan mahram, apakah tujuan aku ni cuma nak ceritakan kesedihan aku, kekecewaan aku, ataupun aku nak cari solusi untuk menyelamatkan rumah tangga aku. Dan aku minta pendapat dan nasihat untuk macam mana nak menyelesaikan, mencari solusi supaya hubungan keluarga aku ni selamat. Bukan tujuan untuk nak condemn kita punya pasangan, kita ceritakan semua keburukan, kita buka aib tanpa kita menyedari batas-batasnya. Jadi kat sini saya nak share ada 4 macam nasihat. Okey, ini saya pernah share dalam video dah lama, mungkin 2-3 tahun dulu, tentang 4 macam nasihat. So yang pertama kita harus tahu ada orang yang pertama, orang yang memberi nasihat. Orang itu dia memberi nasihat dengan cara yang penuh hikmah, dengan lembut, dan nasihat dia tu ada kebenaran, sahih dan juga bermanfaat untuk kita dapat menyelesaikan masalah kita. Okay, nasihat itu yang pertama tu kita boleh ambil, dan sebenarnya harus ambil kalau nasihat tu baik. Yang kedua, kita akan berjumpa orang yang menasihatkan kita dengan cara kasar. Jadi dia marah-marah kita, penjelasan dia tu agak kasar, agak tegas. Tapi dia punya inti daripada nasihat itu sahih, bermanfaat dan juga solusi. Ada kebenaran di situ. Jadi kita jangan kerana orang ini sampaikan dengan kita dengan cara kasar, nasihatkan kita dengan cara kasar, kita tolak mentah-mentah, sedangkan apa yang disampaikan itu adalah kebenaran dan satu jalan ataupun solusi untuk kita menyelesaikan masalah kita. Yang ketiga, kita akan berjumpa orang yang ini dangerous. Yang nombor 3 ni dangerous. Kita akan jumpa orang yang menasihati kita dengan lembut, tapi inti daripada apa yang disampaikan tu adalah batil, merosakkan, memusnahkan, tidak ada keadilan dan juga menghancurkan. Jadi contoh, kita punya kawan kita, side kita kata, aku cuma kesian dengan kau, aku tak nak kau nanti dianiaya, dizolimi, aku tak nak kau nanti kena tipu, aku tak nak kau. Dia merosakkan, tapi sebenarnya dia belum lagi faham the whole story. Dia belum lagi faham daripada yang bagus ni. Kita harus dapat tahu daripada kedua belah pihak. Jadi dia belum faham, dia kerana orang ni dia kenal dan dia ingin, mungkin dia ada sifat iri, dia tak nak tengok kawan dia ni happy dengan pasangan dia. Jadi ataupun happy dengan apa yang dia lakukan, contoh buat bisnes. Jadi dia iri, bisnes nanti kawan aku maju, bisnes dia bagus, ataupun nanti dia suami dia bagus, dia rasa jealous. Jadi punca-punca jealous mereka akan sampaikan nasihat dengan cara lembut. Aku kesiankan kau, aku tak nak kau kecewa lagi, aku tak nak kau dizolimi, aku tak nak kau kena tipu. Tapi dalam hati dia tu sebenarnya dia ingin merosakkan. Apa yang dia sampaikan tu semua batil dan hanya memusnahkan. Jadi yang itu kita nak kena hati-hati. Ini dia menggunakan cara lembut untuk merosakkan hubungan kita dengan pasangan kita, atau merosakkan kita punya usaha dalam bisnes ataupun dalam apa saja. Yang keempat, ada orang yang sombong, yang beri nasihat tu sombong. Dia sok pintar, dia fikir dia champion, dia tahu semua. Padahal dengan sedikit ilmu tu dia gunakan nasihat itu based on pengalaman dia. Dia tak based on general, kebanyakan kes terjadi daripada based on pengalaman dia. Jadi dia akan kata, aku dulu gitu juga, aku tak peduli, aku tinggalkan. Apa susah, dia contoh dia tak kasih nafkah, tinggalkan aja, apa aku nak kena tanggung tu semua. Jadi dia tu nasihat daripada orang sombong. Dia fikir dia tahu semua, dia merosakkan dan ingin menghancurkan hidup kita. Jadi kita harus hati-hati dengan orang yang type orang yang ketiga dan type orang yang keempat. Jadi dan apabila kita dapat nasihat daripada nasihat ataupun idea, saran, whatsoever lah yang untuk kita memperbaiki masalah kita, the first thing we need to do,
kita tak boleh ambil mentah-mentah. Kita ambil dan kita, kerana kita yang membuat keputusan itu. Orang hanya boleh memberi kita jalan keluar, nasihat dan idea-idea, tapi kita yang membuat keputusan itu. Jadi apabila kita dapat, kita harus duduk berfikir apakah betul perkara ini, bolehkah aku ambil, dan kita harus meminta pertolongan Allah untuk kita meyakinkan kita menggunakan solusi ini untuk menyelesaikan masalah kita. Jadi di dalam bulan Rajab ini yang penuh barakah, semoga sesiapa saja yang ada masalah dengan keluarga, dengan pasangan, dengan bisnes, dengan kerja, dengan apa saja, semoga Allah memberi kita jalan keluar, memberi kita idea dan solusi, dan membawa kita, lead kita kepada orang-orang yang dapat memberikan kita nasihat jalan keluar melalui daripada Allah, melalui makhluk itu, insya-Allah. Semoga kita sentiasa di dalam rahmat Allah, dan di hari Jumaat yang penuh barakah ini jangan kita lupa untuk memperbanyakkan doa waktu-waktu akhir hari, maksudnya selepas asar sebelum maghrib. The best time para ulama kata 1 jam sebelum maghrib, insya-Allah. Take care. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.